أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا من لعباده يغفر ويرحم اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء والوباء والأدواء والفحشاء والمنكر من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة كافة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير إنك نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أنزل علينا دواء وشفاء ورحمة على أوجاعنا وأمراضنا وأسقامنا فتبرأ برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang dipanjatkan kehendak Ilahi dapat sama-sama kita mencegah dan juga keluar daripada pandemik COVID-19. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana memilih pada pagi Sabtu ini bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Pagi ini bersama saya Ismail Adnan dan juga saya Hani Hamid. Alhamdulillah, walaupun kita harus teruskan kehidupan kita walaupun jua berlaku hidup bersama dengan virus, tetapi perlu sentiasa mematuhi SOP walaupun banyak kelonggaran yang telah diberikan untuk kita kerana semalam telah diumumkan oleh Menteri Kesihatan bahawa ada kes pertama varian Omicron yang telah pun menjengah Malaysia dan kes ini sebenarnya kalau diikutkan Malaysia telah merekodkan kes pertama ini membabitkan seorang pelajar punya rekod perjalanan dari Afrika Selatan dan penemuan itu sebenarnya disahkan oleh Menteri Kesihatan yang menyatakan pelajar terbabit sudah pun diarah untuk menjalani kuarantin diri dan pelajar itu yang tiba daripada Afrika melalui Singapura pada 19 November lalu dan menjalani ujian RT-PCR setibanya di KLIA dan kalau diikutkan juga susul ujian itu pelajar terbabit diperintah untuk menjalani pengawasan dan juga pemerhatian mengikut Seksyen 15 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Akta 342 dan menjalani kuarantin wajib di penginapan yang disediakan oleh pihak Universiti di Ipoh. Tapi ramai juga risau mana agaknya pelajar ni dah pergi. Tapi kalau diikutkan bila pelajar ni sampai ke Malaysia dan bila nak pergi ke universiti swasta tersebut, dia menaiki kenderaan ataupun bas yang disediakan oleh pihak terbabit, IPE terbaik. Jadi maknanya hanya ada lebih kurang 5 orang termasuk dengan pemandu dalam kenderaan tersebut. Jadi mereka sahaja yang sekarang ini dipantau dan dikuarantin. Ya, kerisauan dan juga kebimbangan berkenaan SOP itu sentiasa dipatuhi oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi untuk memastikan pelajar-pelajar yang masuk semula ke dalam negara untuk tujuan memulakan pengajian dan juga pembelajaran dapat dilaksanakan dengan ketat. Seterusnya juga ini berkaitan dengan kes yang terbaru yang dapat dikesan berkaitan tentang varian Omicron. Semua 8 sampel termasuk kontak rapat bagi kes pertama varian tersebut yang telah pun masuk ke negara ini dilaporkan negatif COVID-19. Ini dinyatakan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah yang mana 8 kes indeks itu diminta mengadakan RT-PCR untuk ulangan selepas kes indeks berkenaan disahkan mempunyai Omicron dan selepas 7 yang disyaki itu mendapatkan negatif, maka ini juga telah pun melibatkan pihak Kementerian Kesihatan untuk mengesan kembali siapakah antara kontak dalam kategori B dan juga kategori C kepada mereka yang dikhawatiri dijangkiti dengan varian Omicron tersebut. Jadi perkara-perkara berkaitan dengan ini telah pun sebenarnya diambil langkah precaution ataupun langkah berhati-hati oleh pihak Kementerian
Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan tiada sebarang penularan bahaya ataupun penularan membimbangkan variant of concern Omicron yang masuk ke dalam Malaysia. Ya, dalam masa yang sama juga Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyarankan negara antarabangsa untuk mengguna pakai langkah yang dilaksanakan ketika memerangi Delta sebelum ini, iaitu untuk membendung varian Omicron, mana sekatan ketat di sempadan mungkin boleh melambatkan penularan Omicron, dan katanya kita sepatutnya menggunakan pengalaman menangani Delta sebagai asas untuk mengekang virus bermutasi ini, dan mana setiap negara dan juga komuniti antarabangsa perlu bersiap sedia menghadapi lonjakan kes baru dengan cara yang lebih mampan. Okey, bayangkanlah di peringkat global kes telah pun meningkat untuk tempoh 7 minggu berturut-turut selain jumlah kematian mula melonjak semula yang sebahagian besarnya disebabkan oleh varian Delta. Dan setakat ini semalam dan juga kemarin 2 hari berturut-turut lebih daripada 5,000 kes yang telah pun dicatatkan bagi yang mereka yang mendapat jangkitan COVID-19 ini. Jadi walaupun kita lihat dari segi peratusannya lebih daripada 98% yang kategori 1 dan juga 2 yang tak ada gejala, tapi ini tetap membimbangkan semua. Kerana kalau ikutkan vaksin tertentu, mana kita tahu bahawasanya durasinya untuk beberapa bulan sahaja dari segi kekebalannya. Dari segi tahap bagaimana ia boleh memberikan pelindungan kepada badan dan juga perlu untuk membuat pembaruan. Disebabkan itu dos penggalak perlu untuk penting. Dan seterusnya juga sedikit berkenaan tentang bersempena dengan Hari OKU Sedunia. Dasar 1% pekerja OKU jadi KPI semua kementerian yang dinyatakan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam sepanjang kalau kita lihat sempena dengan perasmian bagi Hari OKU Sedunia peringkat Malaysia, dan ini juga merupakan salah satu daripada aspirasi kementerian untuk diterjemahkan dalam Dasar 1% pekerja OKU. Sedikit berkenaan tentang ini berita gembira dalam industri sukan tanah air. Ya, betul. Jago powerlifting negara Boni Buni Agustin mengakui prestasi tidak sehebat sebelum Paralimpik Tokyo 2020 biarpun berjaya memenangi pingat emas dalam kategori 72 kg pada kejuaraan powerlifting para dunia 2021 di Georgia lewat malam tadi. Walaupun katanya prestasi menurun tapi tetap emas, Ismail. Terima kasih. Tetap mencapai pingat yang diidamkan dan juga yang telah pun diberikan target oleh pihak Kementerian Belia dan Sukan. Kita nak berjeda seketika untuk kita berikan laluan kepada Aura Minda. Apakah yang akan dikongsikan untuk pagi ini? Jom kita saksikan.